transport in humans and animal. Cikgu try untuk cover 10.1 and 10.2 hari ni ya. Dan cikgu rasa kamu dah belajar juga kebanyakan daripada konten yang ada dalam 10.1 and 10.2 ni. Okay, so kita pergi kepada necessity for transport system in complex multicellular organism. Jalan raya ni ya. So ni kita panggil transport system. Kita nak menghantar satu barang ke satu tempat yang lain daripada satu tempat. So macam kita nak pergi pula daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So we need transport system. Same as multicellular organism pun sama. Transport system ni disebabkan kita dah belajar dia relate dengan total surface area over volume kita. So that the distance kita punya external environment dengan internal environment, internal tu dekat sel kita lah, dia too far untuk membawa masuk all the substance so that the transport system ni lah diperlukan untuk carry macam lebuh raya ni lah, to carry all the substance sampai ke setiap sel yang memerlukannya. Okay, so selain daripada tu, bukan setakat kita perlukan bahan-bahan yang penting, we need expel waste product as well. Okay, bukan setakat itu, transport system juga dia help to control our body temperature. So kalau body temperature ada masalah pada satu kawasan dia tak normal ya, so body kita akan cepat-cepat menggunakan transport system dia untuk control the body temperature. Okay, selain daripada tu, to protect our body, sebab transport system kita juga dia boleh membawa bahan-bahan lain seperti antibodies to fight infection, ataupun sekiranya kita ada bleeding, so dia akan bawa the clotting agent to stop the bleed. Two groups yang paling besar, satu yang dipanggil open circulatory system iaitu insect, satu yang dipanggil closed circulatory system iaitu termasuk dalam seperti kita, human, fish and amphibian. Rasa-rasanya apa beza open dengan close ni? Yang dia tak campur. Dia tak campur. Okay. Darah yang dengan carbon dioxide. Okay. Maksudnya open dengan close tu beza dia satu tak campur, satu campur. Okay, itu bagus jawapan tu, tapi jawapan tu kurang tepat. Dia ada maksud lain lagi. Apa maksud? Satu open, satu close. Yang open dekat hujung dia ada body cells. Tengah-tengah dia. Okay, itu macam dah hampir kena, tapi dia bukanlah sepenuhnya ya. Orang menjawab tu. Nanti cikgu tengok sekejap. Close heart pump blood through vessel. Okay, betul Elena. Open, blood is not enclosed in the blood vessel but it pump into cavity called hemosol. Okay, betul lah tu. Itulah jawapan dia. So Elena dia bagi jawapan ya. Maksud close dengan open tu, kalau close, blood tu dia duduk sepanjang dia punya laluan dia duduk dalam vessel. Dia duduk dalam terowong dia lah ataupun dalam salur dia. Tetapi kalau open, dia bukan blood dia punya fluid tu ada masa duduk dalam vessel, ada masa dia punya fluid tu berterabur je dekat-dekat dengan sel. So dia tidak sepanjang masa dia confined in the vessel. Berbeza dengan kita punya blood sepanjang masa dia duduk dalam blood vessel. Sebab tu dia ada term internal bleeding. Internal bleeding tu maksudnya blood vessel kamu tu pecah dan your blood dia duduk berterabur. Bukan duduk dalam blood vessel lagi. Itu panggil internal bleeding. But supposedly the blood tu duduk dalam vessel ni. Okay. So kita pergi pada insect ni tadi dipanggil open circulatory system. Okay, so dia tidak ada blood tapi dia ada pengganti blood, fluid yang menggantikan blood yang nama hemolymph. Function sama, transport water ataupun inorganic cell, organic compound ataupun dia excrete waste. Insect ni dia ada heart macam kita tapi sometimes dia punya heart ada banyak. Dia bila ada heart ada beberapa tempat. Sepanjang ni dia ada beberapa heart. So one or more hearts.
Okay, dia akan pump the fluid called hemolymph tadi through the blood vessel, through the vessel into the hemosol ataupun body cavity. So dia akan nanti suatu masa dia akan keluar terus macam tu daripada vessel dia, keluar ke surrounding dekat-dekat dengan body cell. Substance ada di dalam hemolymph tu dia akan berlakunya exchange lah. Okay, diffuse masuk ke dalam body cell. Okay, after that bila itu heart pump ya, bila heart relax, the hemolymph akan flow back into the heart through the tiny opening called ostium. So ini dia ostium. So bila heart pump, so dia akan laju balik lah. Laju balik keluar pergi kepada hemosol. Then after that dia masuk balik ke ostium, through ostium pergi pada heart, keluar balik. Okay, bila masuk pada yang ada organisms, itu dah semua dah close lah. Bila close tu maksudnya the blood tu duduk dalam blood vessel sepanjang masa. Okay, cuma the substance in the blood, yang blood kan dia transport substance lain kan. So substance in the blood tu dia keluar through the process of diffusion. Dia untuk fish ni dia panggil single close. Single close because the blood flows in one direction and always confined in blood vessel. Okay, so tengok kat sini ya, dia ada 2 chamber saja. Human ada berapa chamber? Ingat lagi tak? 4. 4. Kita ada 2 atria and 2 ventricle. Okay, for fish dia ada 2 chambers. Okay, ada 1 atrium and 1 ventricle. So tengok dekat sini, masuk kat sini di oxygenated blood. So heart pump. So heart dia satu je, dia tak macam insect tadi. Heart dia satu, dia pump, dia macam kita. So pump, dia terus pergi dekat gill tempat gases exchange berlaku. So dia ambil oksigen dekat sini. Okay, gases exchange berlaku, dia pick up oksigen. Okay, so dia dah jadi oxygenated blood. Terus dia hantar oxygenated blood tu pergi kepada body cell. So kat sini dia akan berlaku exchange kat sini jugalah. Dia akan oksigen akan diffuse cell, so carbon dioxide akan pergi balik ke blood. So dia oxygenated blood, so dia return to the heart. Okay, apa yang membezakan dia punya circulatory ni dengan kita? Dia boleh mix. Dia boleh mix. Okay, kalau kita macam ni ke dia punya laluan dia? Lalu ikut lungs. Okay, kalau gel ni cikgu tukar lung. Okay, betul, tu beza dia satu. Gel ni cikgu tukar lung. Tapi kalau kita macam ni ke? Lepas lung, di body cell, apa yang beza dia? Lepas lungs masuk heart balik. Okay, very good. Okay, beza yang paling ketara ni, lepas yang dia ambil oksigen dekat gel ni, dia direct pergi kepada body cell, hantar oksigen tu. Tapi untuk kita, lepas blood tu dia ambil oksigen dekat lung, dia balik semula ke heart dulu. Lepas tu kat heart dia hantar, baru hantar ke body cell. Dia ada sebab tu kenapa kita macam tu. So the case yang kita ni, kita dipanggil double. Sebab 2 kali lalu dekat jantung baru kita kata lengkap the cycle dia tu. The cycle of circulatory system tu lengkap. Kenapa kita lain? Kenapa kita nak ada 2 kali? Sebab body kita besar. Body kita besar, betul? Body kita besar. Bagus jawapan tu, body besar. Kalau kita nak tambah point lagi, okay, body besar apa? Untuk naik tambah pressure untuk bagi blood ke semua tu. Okay, very good. Okay, kita nak increase semula the pressure in the blood Kita nak increase semula the pressure in the blood. Sebabkan body kita besar, itu betul. Sebabkan body kita besar, blood tu dia pergi dekat lung, lepas tu dia direct pergi kat body cell, nanti dia berhenti. Sebab the pressure tu dah tak sampai untuk pergi ke seluruh kita punya body cell, sampai ke kaki, sampai ke kepala, berhenti.
Jadi dia nak gerakkan balik blood tu daripada lung tadi, dia kena patah balik semula ke heart. So pada heart baru dia akan pump balik, dia akan increase the pressure, so barulah dia boleh pergi ke seluruh kita punya body cell. So macam tu lah kenapa kita berbeza. Macam fish ni dia tak perlu keadaan macam tu. Dia sekali jalan dia pun dia dah boleh cover semua body cell yang ada untuk dia nak deliver the oxygen. Daripada sini dia ambil oksigen, so nanti hantar pada body cell. So bila dia hantar ke body cell tu nama systemic capillaries ya. Okay, bila dia ambil oksigen dekat gill tu nama dia gill capillary. Fish dia single close ya. Amphibian dia double close. Kita double close. Human double close. Tapi kita belajar juga tentang amphibian ni sebab amphibian ni dia special dia ada 3 chambers. Kita ada 4 chambers, yang ni dia 3 chambers, iaitu dia dekat bahagian atas dia atrium dia. Okey, dia ada 2 atria. So bahagian bawah ni ada 1 ventricle. Dia nama double closed circulatory system, tapi dia ada tambah lagi incomplete double closed circulatory system. Kalau human complete, lengkap, yang ni tidak lengkap lah. Sebab apa? Pada suatu ketika akan berlakunya oxygenated blood akan mix di dalam ventricle. Okay, so kita tengok dia punya cerita dia ni ya. So kalau cikgu tengok kat sini, kamu tengok nombor 1 dengan nombor 2 ni ya. Yang nombor 1 dengan nombor 2 ni, yang satu ni datang daripada systemic capillaries ataupun body cell yang telah use up oxygen, so dia akan jadi deoxygenated blood. Nombor 1 ni adalah deoxygenated blood. Okey, manakala nombor 2 ni adalah daripada lung, capillary and skin yang dipanggil pulmocutaneous circulation. Okey, pulmocutaneous circulation ni maksudnya the circulation yang dapat oksigen daripada 2 sumber lah, satu daripada lung, satu lagi daripada skin. Dua-dua. So pulmocutaneous circulation ni oxygenated blood. Systemic capillaries ni bawa deoxygenated blood. Dua-dua datang pergi kepada atrium yang berbeza. Satu pergi kat right atrium, satu pergi kat left atrium. Tapi bila masuk dekat heart, campur dua-dua dekat ventricle. Sebab ventricle dia ada satu je. Jadi pada waktu tu akan ada mixing of blood antara oxygenated blood dengan deoxygenated blood. That ventricle contract, so dia akan keluar lah, tapi dalam keadaan dia agak bercampur kat situ. Oxygenated dengan deoxygenated blood. Oxygenated blood dia akan lebih ke belah kiri, deoxygenated blood akan lebih ke belah kanan. Begitulah. Okay, so 3 chamber dengan keadaan mixing of blood in the ventricle. So ini incomplete double closed circulatory system. Okay. Human semua dah tahu dah. Jadi you all ada belajar ni kan masa sains. Dulu ada belajar tak pasal human punya jantung semua ni? Ada. Ada ya. So kita human pulmonary circulation dengan systemic circulation. Pulmonary tu dari yang dia relate dengan lung. Okay, systemic yang dia relate dengan body cell. Okay, ini tak ada apa juga. Okay, ini adalah similarities and differences untuk semua organisme yang kita dah belajar tadi. Okay, yang open, yang close ataupun yang single close, double close ataupun incomplete double close dan satu lagi complete double close. Okay, so semua dia ada perbezaan tu. Sepatutnya by end of the today's lesson ni kamu tahulah perbezaan antara keempat-empat types of circulatory system ni. Dah boleh faham dah boleh cerita dah. Insight cuma nombor 3 ni lah, dia macam menarik sikit tanya. Sebab tadi kita kata multicellular organism ni dia need transport system kan. Tapi untuk flatworm dia tidak perlu pula specialized transportation system to move the substance in and out of the cell. Kenapa flatworm ni berbeza ya? Semua pun tunggu jawapan cikgu je. Okay, very good. Ada rupanya jawapan. Okay, jawapan Shobana ni ya. Betul. Dia relate dengan total surface area over volume. Okay, even though the flatworm tu dia adalah
multicellular, tapi dia ada kelebihan, dia punya total surface area over volume dia large. Jadi dia punya the total surface area tu boleh cover untuk dia terus dia terus diffuse bahan-bahan yang diperlukan masuk ke dalam body dia without using transport system. Okay, betul. Elena pun betul. So tengok lion ni, kesian dia tengah PKP ni, kalau yang duduk kat zoo tu macam manalah nasib dia agaknya. Macam mana dia makan, tak ada orang lawat dia, mesti dia boring, kesian dia. Okay, dalam body kita ni ada dua sistem yang besar, ataupun kita kata kalau dekat jalan raya tu ada dua sistem jalan raya yang berbeza lah, sistem transport yang berbeza. Satu kita panggil cardiovascular system, satu lagi lymphatic system. Lymphatic system ni memang lambat lagi lah kita belajar, tapi dia adalah different path daripada cardiovascular system yang banyak berkait dengan blood. Lymphatic system dia tidak ada berkait dengan blood langsung. So dia adalah different path. So dalam cardiovascular system yang penting dia ada heart, blood vessel dengan blood. Dekat lymphatic system dia tidak ada. Macam mana circulatory system dalam lymphatic system ni nak gerak? Tak ada heart kan? Tapi macam mana dia gerak? Sebab dia tak ada benda nak pump, tapi dia bergerak juga. Nanti kita tengok. Okay. So ini komponen asas the circulatory system. Kalau cikgu spesifikkan untuk blood circulatory system lah Okay, first dia ada medium atau fluid to flow the system ataupun carry the material. Okay, so ni kalau kering macam mana nak gerakkan kan? Jadi dia mesti ada dia punya medium dia ataupun fluid dia. So dalam kes ni darah lah, blood. Okay, so next dia ada pathway dia. Cikgu kata tadi dia mesti duduk dalam dia punya vessel dia, system of vessel. So system of vessel ni dia mesti sampai ke setiap tempat, ke setiap body cell yang ada. Okay, to allow the diffusion of substance or diffusion of gas. Okay, so jalan dia. Okay, last sekali dia mesti ada pump to keep the fluid moving through the vessel. Tak ada pump, macam kereta ada kat rumah tak jalan lah. Kereta tak ada minyak kan, ataupun kereta tak ada orang nak tolong bawa kan. Kereta ada, jadi tak gerak lah dia. Yang ini cikgu rasa mostly kamu dah belajar ni. So ni deoxygenated blood datang daripada sel. Maksudnya dah tak blood yang tidak ada oksigen ataupun dah kurang oksigen, so dia akan masuk ke vena cava. Vena cava dia masuk ke right atrium, so dia akan lalu dekat tricuspid valve. So valve ni okay, kalau kamu tengok kat situ dia prevent backflow. Sebab apa? Satu contraction tu, so atrium tu contract, dia akan pindah masuk, blood akan pindah masuk ke ventricle. Tapi nanti bila daripada ventricle nak tolak pula blood keluar, kat ventricle ni akan contract. Jadi to prevent the blood ni backflow pergi masuk ke atrium, so dia ada injak ataupun valve. So valve ni at the time the ventricle pula contract, valve ni akan tutup. So tidak akan ada blood flow lah. Kecuali orang tu dia memang ada masalah dengan jantung dia, so dia akan ada backflow of blood, so masalah dengan injap jantung lah orang panggil So bila dia nak pergi ke lung je akan nama pulmonary. So lagi satu, bila dia keluar daripada heart nama dia artery. So artery pulmonary ni keluar daripada heart, pulmonary pergi ke lung. Okay, pergi kat lung, ambil lah oksigen yang dia nak. So after that dia masuk balik dekat, okay, nama pulmonary juga, tapi tempat darah masuk vein. So dia masuk dekat pulmonary vein. So sekarang dah tukar jadi oxygenated blood. Masuklah kat sini, masuk sini lalu dekat bicuspid valve, masuk dekat left atrium, left ventricle. So bila sini pula contract, sini cepat-cepat tutup untuk prevent the backflow of blood. Ini mana dia keluar? Dia keluar kat aorta ni Okay, so sekarang ni darah tu dah penuh dengan oksigen.
dia dah jadi oxygenated blood daripada left ventricle contract, dia akan masuk keluar ikut aorta. Ni kalau bentuk macam ni aorta dia sebenarnya tu lagi satu dalam exam ada warna-warna. Jadi macam mana kita nak kena pasti tu? Satu yang paling senang, kamu tangkap aorta dulu. Aorta ni sebab nak pergi kat body cell, jadi dia banyak cabang. Ini aorta, dia memang special sikit bentuk dia. Ni aorta nak pergi ke body cell, jadi kena banyak jalan. Dan sebenarnya kalau kamu nak tahu, bawah ni pun aorta juga Dia ada aorta yang belah atas dengan aorta belah bawah. Ni vena cava ni atas dan bawah juga Ini datang daripada body cell juga. Vena cava ni pun atas bawah. Atas bawah ni maksudnya dia datang daripada body belah atas dengan body belah bawah. Dia boleh dibezakan dengan yang pulmonary tadi, sebab pulmonary ni kiri kanan. Sebab lung kita ada kiri kanan. So ini pulmonary yang keluar, pulmonary artery nak pergi ke lung belah kiri, lung belah kanan. Satu lagi adalah pulmonary vein. Yang ni belah kiri, belah kanan. Tapi biasanya dia akan tunjukkan belah sinilah. Yang belah kiri ni, left atrium ni. Sebenarnya di sini dua-dua sekali sebab lung kita kiri dan kanan. Tapi kalau kamu nak tahu, kalau kiri kanan tu dia ada kiri dan ada kanan, biasanya dia adalah relate dengan lung. Either pulmonary vein atau pulmonary artery. Kita tengok apa benda satu ni yang dipanggil sebagai coronary artery. Coronary artery ni dia bukan main vessel dekat mana blood keluar dan masuk jantung kita dah cerita tadi, main vessel kita aorta, pulmonary artery, vena cava dan juga pulmonary vein. 4 main vessel di mana darah keluar masuk dekat kita punya heart. Tetapi coronary artery ni dia bukan the main vessel darah keluar masuk, tetapi dia very important to transport oxygenated blood for the heart tissue. Dia lalu je kat tepi ni. Tengok lalu je kat tepi ni, dan dialah yang bantu untuk deliver oxygen to the heart cell ataupun heart tissue. So that the heart tissue ni dia need energy sebab dia need to contract and relax sepanjang masa. Jadi coronary artery ni sekiranya berlakunya blockage, kalau kamu pernah dengar lah penyakit yang berkait dengan coronary artery ni, sekiranya berlakunya blockage, the delivery oxygen fail to occur, maka orang tersebut akan kena heart attack. So kita nampak dia kecil je kat sini, dia lalu je, tapi sebenarnya peranan coronary artery ni sangat penting. Kalau berlaku blockage, kamu boleh kena heart attack. Sebab kan nanti kamu punya heart tissue tu tak dapat oksigen, lama kelamaan dia boleh matilah. So bila boleh mati, dia menyebabkan the whole system of heart jadi lemah. Dan sampai tu masa kalau banyak kawasan yang area tak terima oksigen, banyak sel yang mati, dan lama bolehlah kena heart attack. So blood kita ni dipanggil yang ni darah utuh yang doktor tu explain seluruh blood kita. Tapi dia ada satu alat dipanggil centrifuge, alat pengempar. So dia boleh emparkan kita punya blood tu dalam satu kelajuan tertentu. So akhirnya blood kita akan separated into several parts. Parts. So dia boleh jadi part yang ada plasma ataupun yang ada campuran blood cell dengan platelet, dan juga dia ada red blood cell. Dia berbeza daripada segi density dia. Plasma adalah fluid di dalam kita punya blood, yellowish fluid. So kita boleh bahagikan lagi fluid ni kepada beberapa bahagian. Water, plasma protein, dalam fluid tu ada plasma protein, ada juga solute, dan juga ada juga hormon dan enzim. Tadi cikgu cerita pasal plasma protein tu, ada 3 main plasma protein dalam plasma, itu fibrinogen, albumin and globulin.
So 3 ni yang kamu kena ingat. Red blood cell pun dah belajar, dalam red blood cell ada hemoglobin. So hemoglobin ni carry oksigen. So bila dalam keadaan dia ada oksigen, dia akan jadi bright red. Without oksigen, dia akan jadi dark red. Okay, dia punya shape dia biconcave shape, increase surface area untuk muatkan berapa banyak hemoglobin inside it. They produce in the bone marrow and destroy in the liver or limb. Okay, tak apa. Okay, ni spleen dia ada relate dengan tempat penghasilan dan juga tempat destroy our blood cell. Dia dekat dengan stomach. So kalau dalam gambar ni, ni stomach kita. Spleen kat sini lah. Okay. So red blood cell tak payah cerita banyak, kamu pun dah tahu. So kita pergi pada platelet ataupun dengan nama lain dia thrombocyte. Tadi red blood cell erythrocyte. Yang ni thrombocyte. So platelet sebenarnya adalah serpihan-serpihan kita punya blood cell ya, ataupun serpihan-serpihan sel kita. Okay, sama juga yang ni, dia destroy in spleen and liver juga. Okay. So dia walaupun dia hanya serpihan, tapi dia sangat penting dalam tugas dia untuk blood clotting. So ni kalau gambar red blood cell, ni white blood cell, ni platelet ni dia tak ada bentuk yang spesifik sebab dia hanyalah cell fragment sahaja. Sebarangan je bentuk dia. Okay, ni bone marrow. Akan pernah makan. Okay, tak ada apa-apa lah ni. White blood cell ni So dia terbahagi pada 2. Agranulocyte dengan granulocyte. Agranulocyte dia tidak ada granule, granulocyte dia ada granule. Agranulocyte, tengok ya, tidak ada granule, kosong je dalam dia. Ini titik-titik ni tak abaikan, so dia maksudnya dia tidak ada granule ni macam tempat storage bahan-bahan lain. So kalau granulocyte tengok ni, ada granule ataupun dia ada banyak bahan-bahan lain, simpanan lain duduk dalam tu. So kita tengok secara ringkas sahaja, kita ambil poin-poin penting sahaja. Okay, first kita pergi pada lymphocyte. Paling penting lymphocyte ni adalah sebab nak produce antibody. Okay, antibody ni yang fight infection. Okay, lymphocyte ni kita kata kita punya senjata rahsia kita. Senjata yang biasa untuk nak fight infection adalah 2 ni. Okay, neutrophil dengan monocyte. Okay, dia sebagai phagocyte. So kalau ada infection ataupun pathogen masuk dalam badan, dia akan engulf, okay, and digest ataupun destroy the bacteria tu. Ni kita kata senjata biasalah. Tapi bila 2 ni tak berjaya, datang kita punya senjata yang paling penting kita, iaitu antibodies. Kalau antibodies pun tak berjaya, so kamu kenalah infection tu. Ni semua benda-benda penting lah dalam white blood cell yang berperanan untuk kita punya immune system. Lymphocyte, antibody, monocyte dengan neutrophil as a phagocyte. Makan untuk makan. Antibodies dia bukan jenis makan. Antibodies kau duduk kat sini, ni lymphocyte kau duduk sini, lepas tu kau tembak. Tembak bakteria dengan antibody. Antibody tu satu bahan lain pula, chemical yang dia tembak. Monocyte dia sendiri pergi makan. Itu beza dia. Lymphocyte ni dia tembakkan antibody tu, dan kalau ada bakteria tu dia akan bertindak balas lah dengan antibody yang telah ditembakkan. Okay, yang lain kita ada eosinophil, lebih pada allergic response, basophil untuk secrete heparin to prevent blood clotting. Okay. So banyaknya dia kita punya erythrocyte iaitu red blood cell kita dengan leukocyte. Leukocyte adalah white blood cell. Ratio dia mesti dalam lingkungan itulah supaya bila doktor dia check kamu punya blood, nak tengok kamu healthy ataupun tidak, dia ratio dia mesti dalam lingkungan ni untuk orang yang sihat. Tetapi kalau ratio tu lari, contohnya white blood cell kamu lebih banyak daripada yang sepatutnya, so maksudnya maybe badan kamu kena infection. Dalam blood kamu ada infection. Okay, kalau ada infection dia boleh jadi lebih tinggi lah. Tapi kalau dia tinggi sepanjang masa,
So maybe kamu kena white blood cell kamu tinggi sepanjang masa, so maybe kamu kena leukemia. Okay. Artery, vein, blood capillary dalam human blood vessel pun cikgu rasa kamu dah belajar, tak ada benda-benda yang baru cikgu nak explain kat sini. Betul kan dah belajar? Just nak confirm kan? Dah. Okay, very good. So ini sangat senang, tak ada apa-apa yang ni. Cuma sebelum kita tamatkan, alamak terkeluar pula dia punya jawapan dia. Terkeluar pula jawapan dia. Cikgu sebenarnya nak sorokkan jawapan dia. Nak suruh kamu jawab, tak apalah, kita tengok. Cikgu dalam formative practice ni, yang lain-lain tu dia cerita biasalah, function of valve to prevent blood flow. Yang ni memang kamu sepatutnya kena tahulah. Yang cikgu berminat dengan soalan yang nombor 2 ni. Kenapa kamu lepas donate blood nak rasa pening-pening, nak pingsan macam tu kan? Kenapa? Lepas tu kena ambil pula iron pill. Oh, lupa cikgu nak cerita tadi tu. Sekejap nanti cikgu patah sikit je. Okay. Okay, so bila kamu donate blood akan ada reduction of blood especially in the brain. So brain kamu dia tidak receive blood dengan kadar yang optimum. So untuk temporary dia akan cause nausea and faint untuk sementara waktu tu. Dan after that bila blood kamu dia dah adjust balik, homeostasis telah berlaku, maka bolehlah lepas tu. Tapi memang kenapa ada kena ambil iron pill, tadi kita patah balik sikit je. Kenapa nak ada iron? Sebabkan tak padam pula dah ni. Okey, sebabkan kita punya hemoglobin tu dia terbina daripada protein. Kan kita ada belajar protein ni membina hemoglobin dan juga campuran protein dan juga iron. Itu yang membentuk kamu punya hemoglobin. Jadi untuk membentuk red blood cell yang sihat, yang ada hemoglobin yang mencukupi, kena ambil protein yang cukup dan juga iron yang cukup, iron supply yang cukup. Kalau orang dia ada masalah blockage dia punya coronary artery, dia nak menjalankan pembedahan so dia nak replace, dia akan potong, dia akan panggil bypass lah. Bypass ke? Dia akan bagi bypass, dia tukar pada salur darah lain untuk gantikan yang blockage tu. Tapi kalau doktor buat bypass, dia tak ambil arteri juga, dia akan ambil vein. Okay, untuk ganti coronary artery yang telah block tu. Kenapa nak kena ambil vein bila nak gantikan tu? The blood flow strong. Okay, yes. Okay, sebab kan kalau doktor dia ambil dia ganti arteri dengan arteri, maksudnya dia ambil arteri lain untuk ganti arteri tu. So the proses nak ambil arteri itu berbahaya. Sebab bila doktor cut any arteries in your body, dia akan menyebabkan darah keluar lebih banyak lah. Dia akan menyebabkan your blood loss akan jadi, the risk of blood loss lebih tinggi. Jadi untuk kurangkan risiko tu, doktor ambil dekat vein, akan gantikan dekat kamu punya coronary artery, tetapi tidak membahaya walaupun nama dia coronary artery, sebabkan dia bukan tempat yang betul-betul darah keluar daripada heart. Dia hanya tempat lalu kat tepi untuk deliver oksigen sahaja.